Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa walah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minar rasyidin. Amin. Allahumma amin. Ikhwatu fid din, a'azzakumullah. Alhamdulillah, diberi oleh Allah kepada kita ini bermacam-macam nikmat. Salah satu daripada nikmat Allah Ta'ala beri pada kita hari ini, iaitu Allah beri kepada kita nikmat kita boleh berbuka puasa. Ini nikmat, alhamdulillah, dia cukup-cukup nikmat. Iaitu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Bukhari, Imam Muslim, kita selalu dengar Nabi menyebut tentang lisaim farhatani. Bagi orang yang berpuasa itu ada dua kegembiraan. Salah satunya ialah masa buka puasa, iaitu inda fitri, masa buka puasa. Itu adalah nikmat Allah. Jangan main-main. Bukan semua orang buka puasa dia dapat perasaan seronok. Tidak semua orang. Satu, kita nikmat buka puasa. Satu. Yang kedua, kita boleh buka puasa cara Rasulullah aja. Allahu Akbar. Tadi saya duduk sembang dengan Pak Long. Ada orang kata, apa salahnya kita sembahyang tak ikut Rasulullah? Sembahyanglah, janji sembahyang sudah. Tak ada salah. Tidak ada salah. Kalau kita boleh puasa tak ikut Rasulullah, kita boleh haji tak ikut Rasulullah, kita boleh sembahyang tak ikut Rasulullah, tidak ada masalah kalau tak mati. Dia masalah lepas mati. Dalam dunia ni no problem. Tak ada masalah. Bukan kata kita sembahyang ikut cara si fulan, buka puasa cara si fulan. Ada orang berani kata batal sembahyang kita. Siapa nak kata batal? Siapa tak kata batal? Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Demi Allah tidak ada masalah. Masalah bermula lepas mati. Dunia ni lagi kita boleh buat lain dengan Nabi, lagi laris atas pasaran, lagi pelik, lagi ada dia punya penat kita jadi salesman, penat. Dia laku. Kerana itu kita kena fikir hari pertemuan dengan Allah. Itu penting. Karena itu Al-Quran memberitahu kepada kita fa'aqim wajhaka lid-dini hanifah. Ataupun dalam ayat lain fa'aqim wajhaka lid-dinil qayyim. Hadapkanlah wajah kamu kepada agama yang sangat qayyim. Qayyim ni apa dia? Lurus, benar, jelas, terang. Ataupun fa'aqim wajhaka lid-dini hanifah. Apa makna hanifah? Agama yang suci, bersih. Agama fitrah. Hadapkan wajah ke situ. Macam mana kita nak beragama? Kita tidak dilahirkan pada tarikh agama diturunkan. Kita tidak lahir pada tarikh agama diwahyukan. Kita lahir sekarang. Maka kita kena beragama seperti mana agama diturunkan pada masa dia diturunkan. Karena itu nasihat Imam Malik rahimahullah yang disebut oleh Imam Majishun, yang disimpan oleh Imam Syatibi dalam Al-I'tisam, mesti kita perdengarkan pada orang. Apa kata Imam Majishun? Kata dia, sami'tu malikan yaqul man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah.
li'anna Allah yaqul al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Kata Imam Majishun, aku mendengar Imam Malik berkata, sesiapa yang melakukan satu bid'ah di dalam Islam, tak payah kita takrifkan apa itu bid'ah, semua orang tahu dah bid'ah. Biasa-biasa cakap, orang biasa-biasa, apa Nabi tak buat dalam ibadat kita buat bid'ah, mudah, tak perlu diseminarkan, mudah saja, semua orang tahu. Nabi bila ada kematian, Nabi tak khatib untuk orang mati, kita khatib, bid'ah. Orang mati, Nabi tak salat hadiah, kita solat hadiah, bid'ah. Tak ada, dia jelas. Terima tak terima bid'ah, bab nombor 2. Bab yang pertama, dengar nasihat Imam Malik. Man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanatan. Siapa yang buat satu benda bid'ah dalam Islam ini, semua ulama sepakat bid'ah itu ada di dalam ibadah, bukan dalam hal dunia kita. Antum a'lamu bi umuri dunyakum, hadis Imam Muslim. Hal dunia hampa lebih tahu, hal muamalah kamu tahu, tapi hal sembahyang, puasa, zakat, sah, batal, sempurna, terima, tolak, itu urusan Allah. Karena itu dalam hal agama ini, walaupun kita kata dia kecil, Nabi sendiri tidak berani memberi pandangan hal agama walaupun dia kecil. Masalah kes apa? Kes yas'alunaka 'anil mahid. Qul huwa adza fa'tazilun nisaa fil mahid. Tengok, ini hal apa? Ini orang Indonesia kata enteng saja, Pak. Saya baru balik ke terbang petang tadi. Enteng saja, Pak. Enteng ini adalah benda ringan saja, Pak. Hal apa? Hal haid. Tapi lihatlah ayat Quran ini. Allahu Akbar. Lihat ayat Quran ini, aturan dia. Takkan seorang Nabi tak tahu nak bercakap hal haid. Tapi tengok susunan ayat ini. Yas'alunaka 'anil mahid. Mereka datang kepada kamu, hai Muhammad, bertanya tentang mahid. Mahid itu perempuan yang datang haid. Apabila ayat itu yas'alunaka 'anil mahid, dia berhenti tang situ, dia start dengan kepala qul. Allahu Akbar. Di situ ada saktah kalam, orang panggil. Bukan saktah tajwid ni, saktah kalam. Saktah kalam ni maksudnya berhenti, terputus percakapan. Yas'alunaka 'anil mahid, mereka tanya kepada Nabi tentang haid. Nabi sengap, putus. Datang soalan, jawapan tak ada, Nabi sengap. Huwa Rasulullah tak tahu pasal haid. Hak mengaji 4 senawi pun tahu. Rasulullah tak tahu tentang haid. Ya, dia tak tahu. Haid dengan akidah yang mana besar? Tentulah akidah besar, haid kecil. Tapi apa sikap seorang Rasul dengan agama ini? Dia mendiamkan diri, dia tak jawab. Sampai bila dia tak jawab? Sampai kalimah qul diturunkan. Qul, jawablah Muhammad. Baru dia jawab. Baru Nabi jawab. Allahu Akbar. Qul huwa adha. Katakanlah haid itu darah yang datang pada sebahagian perempuan, tanda kata dia dah cukup umur, dan darah itu darah kotor, dan darah itu merubah perasaan dia. Dia rasa tak seronok bila darah tu mai. Dia rasa tak selesa. Katakanlah itulah darah haid. Fa'tazilun nisaa fil mahid. Wahai kaum lelaki, jauhilah isteri kamu, yakni janganlah bersetubuh dengan dia ketika datang darah ini, kerana dia tidak selesa. Tengok sikap seorang Rasul. Sebelum Nabi dilahirkan, orang Arab semua tahu dah. Bukan kata orang Arab, orang mana pun tahu dah wanita ini adalah darah haid dia. Tetapi kenapa baginda tak berani jawab sedangkan dia Rasulullah? Kerana ini adalah urusan Allah. Tak boleh bagi pandangan. Tak boleh bagi pandangan somrono seenak dewe. Ini bahasa baru belajar kemarin. Memang hampa tak tahu makna dia. Akan dihabaq pada kuliah-kuliah yang akan datang. Tidak boleh. Tidak boleh.
Bila Allah kata qul huwa adza, qul, apa makna qul? Qul fi'il apa? Qul fi'il apa? Fi'il perintah. Fi'il perintah. Baru dia cakap Allahu Akbar. Inilah turutan kepada agama. Nabi tak tahu ke pasal arak? Nabi tak tahu ke pasal judi? Nabi tahu. Tetapi tengok apa jadi. Yas'alunaka 'anil khamr wal maisir. Mereka datang, mereka attack kamu dengan soalan, apa itu khamar, apa itu maisir, apa itu judi, apa itu arak. Manusia tidak ada otak kah tak tahu judi itu apa? Semua orang tahu takrif judi. Tetapi bila ditanya pandangan agama, kalau ditanya, "Hey Muhammad, kaifa ra'yuka?" Bagaimana pandangan engkau? Nabi boleh jawab. Tetapi bila mereka bertanya hukum tentang khamar dan maisir, Nabi sengap. Nabi tak wani jawab, Nabi sengap. Sampai apa? Qul, katakanlah Muhammad. Katakanlah Muhammad, pada judi dan arak itu ada manfaat bagi manusia, tetapi wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Dosa keduanya lagi dahsyat daripada manfaatnya. Itu dia baru jawab. Orang datang bertanya pada Nabi, yas'alunaka 'anir ruh. Apa itu ruh? Orang Melayu tahu apa itu ruh, Nabi tak tahu. Orang Melayu habaq malam jemaah 44 hari balik duduk atas alang-alang, beli sofa tak duduk. Apa punya ruh ini? Orang Melayu boleh jawab. Orang Sufi boleh jawab. Subhanallah. Tapi huwa Rasulullah, dia tak tahu. Diam dia. Wa ma utitu minal ilmi illa qalilah. Allahu Akbar. Rasulullah boleh menyatakan Allah tidak bagi ilmu pada kita melainkan sikit. Dan jawapan Rasulullah itu sangat hebat. Ar-ruh min amri Rabbi. Tengok, berbeza. Nampak ini nak bagi tahu kata agama tak boleh dibikin-bikin. Datang hal haid, jawab terus hukum. Datang hal judi arak, jawab terus. Tetapi ada benda Allah tak benarkan Nabi jawab, dan dia tidak jawab demi Allah. Apa dia kata? Ar-ruh min amri Rabbi. Aku tidak ada ilmu, itu urusan Tuhanku. Allahu Akbar. Kita macam mana? Kita kalau tak jawab nampak lekeh tau. Salah, belakang salah, jangan dipikir salah. Yang penting misal jangan jatuh. Mau jawab. Macam orang bagi pandangan tentang roh. Nabi sendiri kata apa? Ar-ruhu min Rabbi amri wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Aku tak tahu. Subhanallah. Yas'alunaka 'ani dzil qarnain. Mereka berdatang pada kamu tentang Zulqarnain. Sedangkan zaman Nabi dengan Zulqarnain itu dekat daripada zaman kita. Tapi dia tak jawab. Dia tak tahu siapa dia itu Zulqarnain. Orang Arab, dari segi sejarah Arab banyak mereka cakap. Tetapi sekarang orang minta pandangan agama tentang Zulqarnain. Pandangan dia sebagai Nabi, dia diam. Subhanallah. Lepas itu Imam Malik bagi ingat. Apa ingat kecil ke benda ni? Man ibtada'a fil islami. Pasal Imam Malik guna bahasa ni, man ibtada'a fil islam. Dia tak kata man ibtada'a fis sunnah, dia kata man ibtada'a fil islam. Siapa yang membid'ahkan Islam ini, siapa yang membawa bid'ah dalam Islam ini, masa dia bawa itu yaraha hasanatan, dia berpandangan yang dia bawa bid'ah itu hasanatan, baik. Apa Imam Malik kata? Ketika dia berpandangan baik, dia tidak ikut cara Rasulullah, dia bikin cara baru, faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Ketika itu dia telah pun menomah, menghukum Nabi sebagai Nabi yang khianat dalam menyampaikan ar-risalah agama. Kalau ikut fatwa Imam Malik ini, kita banyak menuduh Nabi bil fi'li, bukan bil lisan, tapi bil fi'li. Bukan dengan lidah, tapi dengan perbuatan. Subhanallah.
Kalau sampai peringkat orang boleh tanya, apa salahnya kami sembahyang tak ikut cara Nabi? Ini menunjukkan kekosongan hidayah. Kosong hidayah. Ini menunjukkan peribadahan selama ini kosong. Pasal itu kena takut pada hari kita balik bertemu Allah. Yauma la yunfa'un malun wala banun. Hari itu Allah Ta'ala terima satu hati sahaja. Man atallaha biqalbin salim. Hati yang Islam. Hati siapa hati Islam? Hati para sahabat. Hati sahabat lah hati biqalbin salim. Kenapa kata begitu? Mereka anak didik Rasulullah. Kita duduk sembahyang tarawih, mereka duduk dalam syurga. Takkan hati mereka hati yang tidak salim? Mereka dah masuk syurga dah. Kita mau apa lagi? Mau apa? Apa yang kita tak berhati? Dia pada masuk syurga. Man atallah, siapa yang datang kepada Allah. Siapa yang telah datang kepada Allah? Para sahabat telah datang kepada Allah. Biqalbin salim. Mereka telah kembali, malaikat cabut roh mereka. Biqalbin salim. Dengan hati yang salim. Kerana itu jalan mereka kita kena ambil. Imam Malik bagi tahu kepada kita, jangan kita tuduh Muhammad itu khanar risalah, pengkhianat dalam risalah. Kenapa? Li'anna Allah yaqul, kerana Allah berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Hari ini hari Muhammad hidup, bukan hari ini. Hari ini hari Senin. Hari Muhammad hidup, agama telah sempurna. Sempurna macam mana? Al-yawma akmaltu. Dia guna perkataan akmal. Sempurnanya agama sehingga tidak perlu ditambah apa-apa. La yazidu wa atmam. Atmam dengan makna la yanqus. Tak perlu dikurangkan apa-apa. Allahu Akbar. Pasal itu dia tak boleh terima bid'ah ni. Kerana bid'ah dia menambah. Ayat Quran kata akmal. Akmal ni tak payah tambah. Atmam. Wa atmamtu alaikum. Aku sempurnakan nikmat. Dia pakai perkataan tamam. Tamam dalam bahasa Arab bermakna la yanqus. Tak perlu dikerat. Tak perlu dibuang. Akmal. Tak perlu ditambah. Subhanallah. Begitu hebat ayat-ayat Allah yang sangat mulia ini. Wa raditu lakum. Tengok di belakang. Aku hanya redha Islam yang tidak tambah dan tidak kurang ini. Allahu Akbar. Kalau ada tambahan-tambahan, itu aku tidak terima, aku tidak redha. Subhanallah. Ini fatwa siapa? Ini pandangan Imam Malik tentang ayat 3 daripada surah Maidah itu. Apa kita nak kata kat Imam Malik? Apa kita nak kata pada Imam Malik? Tidak ada ilmu dalam tafsir, pandangan dia tidak muktabar dalam hal ini. Dalam hal ini, itulah tafsirannya paling tepat sekali. Subhanallah. Apa satu hati kita ini kena jadikan hati yang qalbin salim, hati yang selamat, hati yang sejahtera, hati yang datang dengan tauhid, hati yang menyerah diri kepada Allah, menerima Islam. Subhanallah. Pasal itu ikhwatu fid din, a'azzakumullah, kita kena belajar banyak daripada Al-Quran. Hati kita ni kena dibersihkan balik. Hati kita ni songsang. Songsang. Allahu Akbar. Hati kita ni dah terbalik, mangkus, bukan mangkuk, mangkus. Terbalik, songsang dah hati kita ni. Macam hati para sahabat mendengar daripada Allah dan Rasul. Sahabat ni dia cuba nak bagi sama apa perbuatan PL perangai dia nak bagi sama dengan Nabi. Kita nak bagi tak sama tu, dan yang tak sama tu kita angkat sebagai hujah. Subhanallah. Dalam hadis yang selalu kita ceritakan, hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dalam kisah pokok tamar. Hadis Imam Bukhari. Bila Nabi tanya pada sahabat, apa Nabi tanya? Pokok apakah yang bermanfaat daripada atas sampai bawah? Nabi tanya sahabat, apa kata Abdullah bin Umar? Disebut dalam hati dia, mesti pokok tamar. Tapi dia tahan lidah dia. Dia tak cakap di lidah. Kenapa? Teringat daripada ayat daripada Al-Hujurat, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Jangan pandai-pandai, jangan ke depan dalam cakap, dan jangan ke depan dalam bertindak, dalam berbuat. Jangan mendahului Allah dan Rasul dalam perkataan dan perbuatan.
Bila turun ayat ni, para sahabat mengamalkan kaedah Allah wa rasuluhu a'lam. Sebelum ni Nabi tanya, semua nak cakap. Turun ayat ni, semua pakai kaedah Allah wa rasuluhu a'lam. Kita tak pakai kaedah Allah wa rasuluhu a'lam. Kita kata Allah dan tok guru saya a'lam, Rasul ni korang a'lam. Allah dan syekh saya yang a'lam. Kata Abdullah bin Umar, mesti pokok tamar. Tiba-tiba sahabat tak jawab. Nabi kata pokok yang bermanfaat daripada atas sampai bawah adalah pohon nakhlah. Pohon tamar. Pejam mata Abdullah bin Umar, ayat mata dia turun. Dia kata, alhamdulillah, hati aku sama dengan Allah dan Rasul. Subhanallah. Allahu Akbar. Hari ni dia duduk dalam syurga. Kita baru duduk semayang witir. Allahu Akbar. Apa hal yang kita ni? Dia pada masuk syurga. Pasal itu jejak langkah mereka kita nak ikut. Subhanallah. Cara mereka kita nak ikut. Subhanallah. Cara Abu Bakar kita nak ikut. Kita nak ada hati Abu Bakar. Subhanallah, sangat yakin seperti kata Muhammad bin Sirin ketika dia mengaji dengan Ummi Atiyah. Siapa dia Ummi Atiyah? Ummi Atiyah ni wanita yang memandikan mayat Zainab, anak Rasulullah. Muhammad bin Sirin, ulama tabi'in, dia mengaji dengan Ummi Atiyah, sahabah yang wanita ini. Ketika Ummi Atiyah mengajak Muhammad bin Sirin, apa kata Ummi Atiyah pada Muhammad bin Sirin? Dia kata, dengar baik-baik aku nak cakap. Kalau Rasulullah kata pada kami unta itu kakinya 4, kami tak kira. Terus kami kata kaki unta 4. Tapi kalau orang lain daripada Rasulullah kata kaki unta 4, kami turun, kami kira cukup 4, baru kami kata 4. Subhanallah. Kita syekh, kita kata unta kaki 4, kita percaya. Nabi kata unta kaki 4, kita fikir 1, 2, 3. Sekejap lagi Nabi silap pula. Apa macam mengkuk tu. Hati kita ni mangkus, ceramuk. Kalau orang tua-tua Melayu, dia kata hati kita ni macam daun keladi. Lain daripada ayak semua dia boleh terima. Daun keladi hembus asap okok pun dia melekat. Ayak dia tak terima. Ayak hujan tu turun, nanti daun keladi dia bergolek jadi gulik, jatuh, golek, jatuh juga, tak melekat. Hati kita ni hang cerita lah apa benda pun, insya-Allah benda pelik lagi dia terima. Cuma hang cerita hadis Nabi, dia korang boleh terima. Dia nanti tanya, awak tok guru saya tak tahu. Kira Nabi tu korang menuntut. Tok guru dia tu menuntut tu hebat. Hati kita ini sangat jahat. Pasal itu man atallaha biqalbin salim, nak datang kepada Allah dengan hati yang sangat sejahtera, nak datang kepada Allah dengan hati yang sangat selamat. Allahu Akbar. Ini memerlukan mujahadah. Gamaknya kita kena baca baliklah doa Nabi Adam alaihi salam nak pulih hati kita. Orang tinggal doa Nabi Adam, sedangkan doa itu dibaca oleh bapa manusia Adam. Allah simpan dalam ayat 23, 24 surah Al-A'raf. Doa itu doa yang pertama manusia baca di alam ini. Allahu Akbar. Pelik Orang bila rasa dia bersalah, dia berwirid dengan wirid-wirid yang tak tahu hasil usul. Dia tinggal wirid bapak dia. Kalau anak tinggal pesan bapak ni, ini anak apa ni? Anak boleh ingat orang lain ajak. Anak boleh ingat doa Imam mana? Imam Busairi. Orang boleh puji dia hebat. Orang boleh baca doa-doa Busairi. Qasidah Burdah itu daripada Imam Busairi. Tapi orang boleh baca, orang boleh nasyid. Tapi doa yang bapa dia baca, dia lupa. Baca Al-Hafiz Ibn Kathir ketika dia menterjemahkan doa ini, Allahu Akbar, dengan lenangan ayat mata dia terjemah. Baca tafsir At-Tabari ketika dia menterjemahkan ayat ini dengan lenangan ayat mata. Imam Jarir At-Tabari menghuraikan ayat ini. Subhanallah. Nabi Adam buat salah bila Allah Ta'ala kata la taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh zalimin. Tetapi jahat syaitan jahat.
Dia bagi Nabi Adam ini ragu-ragu dan terlupa pada perintah Allah. Akhirnya Nabi Adam termakan apa yang dilarang oleh Allah. Masa termakan itu dalam surah Taha Allah sebut, Allah kata Adam derhaka dan dia telah sesat. Adam telah derhaka dan dia telah tersesat jalan. Maka apa jadi? Qul nahbitu minha jami'an. Turunlah hampa semua daripada syurga. Siapa dia hampa semua? Iblis, Adam dan Hawa. 3 makhluk ni turun. Bila turun, apa jadi pada Adam? Dia menyesal. Dia rasa jauh dengan Tuhan. Sayu hati itu mula mai. Dia rasa dia kehilangan nikmat. Dia rasa dia bersalah sangat-sangat. Semua nikmat Tuhan bagi, cuma ada satu saja larangan. Hidup sunyi bagi Hawa. Duduk dalam syurga, Allah bagi kenikmatan dalam syurga. Pandangan mata ni punya hebat, tengok dalam syurga punya hebat. Syurga ni tersangat hebat. Cuma kasih amat je tak mau masuk syurga tu. Kasih amat kata kalau kita masuk syurganya Adam masuk, kita telah masuk syurga second hand. Dia mau satu syurga lain Tuhan buat kat dia. Hang taubat dulu hang dapat insya-Allah. Dia mau Tuhan buat satu lain punya syurga, dia nak masuk. Syurga ni dia tak mau masuk. Dia kata second hand. Tak apalah, kita biar dia duduk di lorong kulit sorang-sorang dia esok. Nikmat syurga sangat hebat. Melawak dengan syurga. Subhanallah. Kita baca tentang wanita-wanita dalam syurga. Bagaimana dalam hadis yang sahih Nabi menceritakan tentang wanita-wanita dalam syurga. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kita rasa nak mati malam ni kalau kita dengar bagaimana wanita duduk di tepi-tepi sungai. Sungai itu, sungai syurga ini di bawahnya adalah Nabi kata permata. Al-lu'lu wal marjan. Lu'lu'ah ni permata. Ayak mengalir di atas permata. Tepi-tepi tu, tepi-tepi kaki sungai tu dibalut dengan emas dan perak. Debu-debu sungai tu adalah za'faran. Wanita akan duduk letak kaki dia di tepi sungai. Mereka akan menyanyi. Tetapi nyanyian mereka Nabi kata tasbih dan tahmid dan taqdis. Allahu Akbar. Tak apalah, kita beramal elok-elok, ikhlas, kita mati kita tengok. Kita mati kita tengok. Subhanallah. Nabi Adam bila turun daripada syurga, rindu dia dengan syurga ni. Allahu Akbar. First time kita tengok Kaabah. Kaabah ni seperti kalau bagi laki-laki, dia tengok Kaabah. Kaabah ni macam satu perempuan yang sangat cantik duduk tang situ. First time kita tengok, kita akan jatuh hati dan jatuh cinta dengan Kaabah. Allahu Akbar. Jangan main-main Kaabah ini. Jangan main-main dengan Kaabah. Kita tengok dalam TV, dia tidak ada sentuhan. Kita masuk, kita tengok Kaabah itu. Allahu Akbar. Hati kita ni, jantung kita ni, dia akan berhenti pam seketika. Mata kita tak berkedip. Dengan dia disaluti dengan kelambu hitam. Gah dia duduk lagu tu, kita duduk tengok. Terangkat dia naik ke atas. Subhanallah, ni ke Kaabah. Hati kita akan jatuh cinta dan kasih dengan Kaabah. Allahu Akbar. Nabi Adam duduk dalam syurga. Dia rindu dengan syurga. Rindu sangat-sangat. Seperti Nabi duduk di Madinah rindu dengan Kaabah. Sampai Allah kata laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqq la tadkhulanna al masjidil haram. Benarlah mimpi engkau Muhammad. Benarlah mimpi engkau, kau akan masuk ke Masjidil Haram aminin, dalam keadaan aman, muqassirin, dalam keadaan cukur rambut dan potong rambut. Kamu akan dapat buat umrah wahai Muhammad. Menangis Nabi dapat mimpi ini. Allahu Akbar. Allah cerita dalam surah Fatah. Rindu Nabi Adam dengan syurga ni tak tahu, tapi dia dah turun di dunia. Dah turun di dunia. Nak buat lagu mana? Menyesal dia tersalah. Allah tak pernah ajak doa ni dekat Adam, tetapi dia baca daripada jiwa dia, biqalbin salim.
Doa ini dibaca oleh manusia yang pertama di dalam alam ini. Bagaimana kita tak baca doa ini? Allah simpan dalam ayat 23 dalam surah Al-A'raf. Qala, telah berkatalah mereka berdua. Siapa dia? Turun 3 orang. Yang baca doa ni 2 orang. Yang kena hambat dari syurga 3 orang. Iblis, Adam, Hawa. Tapi yang baca qala 2 orang aja. Siapa dia? Adam dan Hawa. Iblis tak baca doa ni. Pasal itu orang salaf kata, kalau ada orang tak suka dengan doa ni, lisan dia lisan iblis. Allahu Akbar. Kalau dia tak wirid dengan doa ni, dia pergi wirid dengan benda lain yang tak ada kena mengena dengan doa ni, lisan iblis. Walaupun dia ingat doa dia baca tu lebih baik, tidak. Ini orang yang pertama, kesalahan yang pertama, manusia yang pertama menggegarkan bumi ini dengan doa. Ketika Adam membaca doa ini, pintu langit tak boleh tahan daripada gegar dan terbelah. Tiap-tiap pintu langit itu ada yang menjaganya. Bila Nabi naik pada malam Isra' Mi'raj, Jibril bagi salam pada malaikat di atas, terbuka. Malaikat tanya, siapa? Jibril kata, aku Jibril dan hamba yang saleh. Dibuka satu. Naik pintu kedua, beri salam, terbuka 2. Tiap pintu itu ada penjaga. Tapi pada hari Adam membaca doa ini, kekuatan malaikat nak tutup pintu langit, namun malaikat hilang tenaga nak tutup. Pintu itu terbuka dengan sendiri sampai ke arasy Allah. Subhanallah. Hari Adam langgar perintah Allah, malaikat marah ke dia. Tetapi hari Adam membaca doa ni, malaikat menangis mendengar doa dia. Kesemua pintu langit terbuka dengan sendiri, walaupun penjaganya tak boleh nak kawal dah. Bukan kata pintu langit terbuka, pintu syurganya Adam turun daripadanya, menantikan kedatangan Adam setelah doa ini dibaca di muka bumi. Doa ini lebih besar daripada ilahi lastu lil firdausi ahla. Tinggalkanlah itu. Baca doa ini. Doa ini lebih besar daripada tubna ya Allah wa raja'na ya Allah. Tinggalkan yang tu. Baca doa ini. Sebab Adam buat salah kali pertama, dia tak kata pun ilahi lastu lil firdaus. Adam buat salah pertama, Adam tak kata pun tubna ya Allah wa raja'na ya Allah. Adam tak kata. Apanya Adam kata? Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahu akbar. Kita telah hilang makna dengan doa ini. Subhanallah, subhanallah. Saya buka puasa dengan orang sufi baru ni. Kebetulan tidak tahu. Kalau tahu tak pergi. Tak tahu. Orang sufi buka puasa, bang habis baru dia makan. Orang duk azan tu Allahu akbar, Allahu akbar, saya seorang aja duk makan kurma. Dia pun tak makan. Dia pun duk golek kepala. Dia pun kata lapang sungguh kawan ni. Habis-habis la ilaha illallah, baca doa, baru dia makan. Tak punya pasal ya. Tak makan. Pemakan pergi semayang. Semayang, dalam semayang mereka sangat pelik. Sangat pelik. Mereka berwirid pelik. Ada masa berdoa begini, ada masa berdoa sampai ketak-ketak tangan. Mereka berdoa ilahi lastu lil firdaus. Lepas tu baca lagu Melayu, kami tak layak masuk syurga. Habis makan saya kata ustaz, kenapa tak baca rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini doa bapa kita. Bukan bapa saya mama, bapa ustaz Melayu. Bapa kita Abu Bashar, bapa manusia. Apa dia jawab kat saya? Dia kata kat saya, sesungguhnya ilahi lastu lil firdaus ni dibaca oleh orang yang sangat hebat. Dan doa ini tidak ada tolak banding. Tidak ada tolak banding. Saya kata, namun tidak ada di dalam Al-Quran. Doa Rabbana zalamna ini ada di dalam Al-Quran. Dia kata tak mesti yang ada dalam Quran itu kesemuanya hebat. Subhanallah. Bila dia kata kat saya lagu tu,
Saya pun tak kata apa. Saya kata saya lapar, saya pergi minta kedarah dululah. Tak boleh nak cakap apa dah. Kalau bukan semua ada dalam Quran itu hebat. Subhanallah, subhanallah. Hati ini telah hilang biqalbin salim. Bila Adam baca doa ini, apa jadi? Pintu langit terbuka. Pasal itu kata orang salaf, apabila anak Adam membaca doa ini, pintu langit mana yang tidak akan terbuka bila dia mengulang doa bapa dia? Allahu Akbar. Kita telah berwirid dengan satu wirid yang tak tahu asal usul. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah. Tinggal hal ni. Ini tidak diwiridkan. Sedangkan ini wahyu Allah menceritakan doa Adam. Kalau boleh saya sifatkan doa Adam ini seperti anak yang mencari kasih sayang mak bapak dia. Allahu Akbar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna. Bayangkan seorang anak dihalau oleh mak bapak dia. Anak ini anak yang sangat kecil, 4-5 tahun umur dia. Mak bapak dia halau, tutup pintu. Mana dia nak cari perlindungan? Kalau mak dia kata hang keluar daripada rumah ni, budak itu akan keluar. Dia tengok muka mak bapak dia marah, dia keluar. Mak bapak tutup pintu. Anak itu akan terus berdiri di muka pintu. Dia akan ketuk pintu mak bapak dia dengan penuh tangisan. Dia akan panggil mak ayah dia, ayah, mak, nak pergi tak mana ni? Kalau pintu mak tak dibuka, mana ada pintu nak buka? Dia akan menangis terisak-isak. Itulah doa Adam alaihissalam. Bila dia dibuang oleh Tuhan dia ke dunia, dia menangis sampai Allah terima dia. Wa illam taghfir lana wa tarhamna. Kalau hang tak memberi ampun pada kami ya Allah, kalau hang tidak merahmati kami ya Allah, di mana ampun dan rahmat itu kami nak cari ya Allah. Subhanallah. Orang yang rugi adalah orang yang tidak mendapat ampun dan rahmat daripada Allah. Apa Nabi sebut tentang Ramadan? Nabi kata rurima an fi rajulin iza dakhala alaihi Ramadan wa tamar Ramadan falam yughfaru lahu. Nabi kata celakalah orang ini apabila masuk Ramadan dan berlalu Ramadan sedangkan dia tidak ada masa untuk tadah tangan supaya Allah ampun segala dosa dia. Nabi kata celakalah orang ini. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Di mana kami nak cari ampun ya Allah kalau hang tutup pintu ampun itu pada kami? Mana ada orang boleh ampun kita? Kita banyak buat zalim. Allahu Akbar. Kita zalim. Al-Quran dalam surah Baqarah ayat 112 kata apa? Kalau kita ikhlas, kita ikut Nabi, Allah terima ibadat kita. Kita buat zalim, kita tidak ikut Allah, kita tidak ikut Rasul, kita ikut orang lain. Dan kita berbangga, seronok. Seronok kita makan meretih duk zikir. Seronok. Ini satu kezaliman. Kita akan jadi orang yang rugi di hari akhirat. Dunia kita ada hujah. Dunia ni iqamatul hujah, kita ada hujah, dirikan hujah. Tapi akhirat subhanallah, akhirat bila Abdullah bin Mas'ud baca suratul An'am, Abdullah bin Mas'ud membaca kepada Nabi suratul An'am. Bila Nabi dengar Abdullah bin Mas'ud baca suratul An'am, Nabi menangis terisak-isak. Nabi kata kepada Abdullah bin Mas'ud, Nabi kata sudah, Nabi kata sudah wahai Abdullah bin Mas'ud, aku tak mau dengar dah. Surah ini benar-benar buat jantung hati aku duduk tak diam. Surah ni benar-benar buat jantung aku ni duduk tak diam, bergetar jantung aku bila aku baca suratul An'am. Kebanyakan ayat itu mengisahkan hari di mana manusia akan dibangkitkan di hari akhirat dengan Rasul yang diutuskan. Kita akan bangkit dengan Rasul yang diutuskan. Bukan kita bangkit sebatang kara. Kita akan pergi ke mahsyar. Mahsyar ni adalah hari Allah balas. Allah nak balas apa di mahsyar? Adakah yang miskin dia balas jadi kaya? Yang dah kaya dunia dia balas bagi miskin? Yang sakit di dunia dia balas bagi sihat? Yang sihat di dunia dia balas bagi sakit balik? Tidak. Mahsyar adalah hari Allah membalas sesiapa yang engkar kepada Rasul yang dia utuskan. Ada pembalasan yang jahat.
Bukankah Al-Quran bagi tahu kepada kita, ya hasratan 'alal 'ibad ma ya'tihim min rasul, ya hasratan 'alal 'ibad. Abdullah bin Mas'ud dalam tafsir dia, Abdullah bin Abbas dalam tafsir dia tafsir makna wailul lil 'ibad, celakalah hamba-hamba yang tidak ikut rasul di hari akhirat. Allahu akbar. Allahu akbar. Pasal itu kita semayang, kita puasa, nak bagi sama dengan rasul. Sepatutnya yang tak sama itulah menangis. Yang sama ni menangis kesyukuran. Yang tak sama tu menangis menyesal. Kenapa tidak sama? Tapi terbalik pula. Yang buat bagi tak sama dengan Nabi, happy go lucky. Dia seronok pula tak sama. Bahkan dia buat kenuri kesyukuran. Pasal apa? Aku tak sama dengan Nabi. Subhanallah. Apa dah jadi dengan hati manusia ni? Apa dah jadi dengan hati manusia ni? Pelik. Ya, sungguh pelik. Ikhwatu fiddin, kerana itu kita kena takut. Ya hasratan 'alal 'ibad, wahai hamba-hambaku, hari ini hampa menyesallah. Ma ya'tihim min rasul, tiap-tiap kali rasul datang kepada kamu, kamu ini memperolok-olokkan rasul yang dibawa. Subhanallah. Kita tidak boleh berdemikian. Kita tidak boleh buat demikian, kerana itu adalah satu kewajipan yang kita kena jawab di mahsyar esok. Pasal itu di dalam hadis Nabi menceritakan apa? Besok Allah akan hisab umat Nuh alaihi salam. Bila hisab umat Nuh alaihi salam, Allah panggil Nabi Muhammad dan umat Muhammad menjadi saksi. Maka umat Nuh akan bertanya Tuhan di hari akhirat, kenapa panggil mereka? Masa kami ada, mereka tak ada lagi. Macam mana mereka nak jadi saksi? Kami umatnya awal. Apa Nabi cerita? Nabi kata Allah akan berfirman kepada umat Nuh alaihi salam, semua cerita kamu telah aku ceritakan kepada mereka dalam kitabnya akhir. Allahu akbar. Setiap Nabi akan dibangkitkan dengan umat. Dan kita adalah umat Muhammad. Kita adalah umat Muhammad. Mesti sama. Subhanallah. Mesti sama dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antum dengarlah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Hadis ini Imam Al-Hakim menyatakan sahih, disetujui oleh Imam Al-Zahabi di dalam kitab dia Al-Mustadrak. Hadis ini riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu an. Ada orang dia pun nak bagi tauliah kepada orang mengajar agama. Dia kata, kenapa duk marah sangat orang baca hadis palsu ni? Soalan itu dia tanya, mangkang tak mangkang? Dia nak bagi tauliah. Dia tanya, awak duk marah orang baca hadis palsu? Agak-agak tu nak jawab apa dia? Saya punya duk fikir, orang ni tahu ke apa itu hadis? Dia kata janji hadis, sudahlah. Subhanallah. Depan dia saya tak katalah, semua belakang dia saya katalah. Orang lagu ni nak bagi interview, nak bagi tauliah. Orang lagu ni interview orang bagi tauliah. Subhanallah. Subhanallah. Layakkah dia interview orang tu? Yang interview orang bagi tauliah hari ini adalah orang yang baca hadis palsu. Dia baca hadis palsu, lepas tu dia interview orang nak bagi tauliah. Maknanya makin banyak kita baca hadis palsu, makin cepat dapat tauliah. Makin kita baca hadis-hadis sahih, nahi, kebih-kebih nahi, kita tidak akan dapat tauliah. Allah Akbar. Subhanallah, sangat ajaib dunia ini, sangat ajaib. Sangat-sangat ajaib. Dia tanya soalan, apa pandangan tuan tentang kisah Barsisah? Ingat dia tanya mazhab Syafi'i ada kunut dah. Kita kira apa betul soalan tu? Dia tanya apa pandangan tuan tentang Barsisah?
Kita tanya bersisa yang mana? Dia kata duk mengajak bersisa tak kenal ke? Dan kalau bersisa yang dirawikan dalam kitab-kitab lama, kata bersisa itu dia terhimpun dalam hadis-hadis yang palsu. Kata mana tahu palsu? Dia muhaddis bagi tahu. Bacalah Al-Mawdu'at Imam Ibnu Jauzi. Bacalah Manarul Munif dibuat oleh Imam Ibnu Qayyim. Kalau kitab tu semua susah dapat, baca yang paling mudah sekali. Himpunan hadis palsu dan dhaif oleh silsilah Imam Albani. Baca di situ dijelaskan kepalsuan hadis-hadis itu semua. Tu kalau palsu tak boleh baca. Tak nak kata tak boleh baca, tak beranilah kata kan. Nak kata tak boleh baca tu kita tak berani Tapi hadis tu palsu. Ulama yang pakar senarai palsu. Ulama yang pakar senarai palsu. Tu kalau ada orang baca macam mana? Dia menyebarkan hadis palsu. Dia kata kena mengaji dalam sikit. Kena mengaji dalam sikit. Mungkin satu orang kata palsu, 10 orang kata sahih. Jadi kita nak jawab lebih tak boleh lah. Kita timun dia derian. Kita timun dia derian. Dia langgar kita pun kita berlubang. Kita pergi kat dia pun kita berlubang. Tunggu dia tempoyak. Kita calik dia dengan timun. Inilah orang yang dia nak interview orang, nak bagi tauliah pada orang. Subhanallah, sangat ajaib dunia ini. Macam budak tadika interview siapa nak mengajak dia. Kita nak cari guru tadika, tapi siapa nak interview guru tu? Budak kelas tadika. Budak yang bakal diajak oleh guru tu, budak tu interview. Budak tadika tanya kat guru tadika, apa pengalaman cikgu mengajak budak tadika? Hang siapa? Budak tu tanya. Subhanallah, sangat ajaib dunia ini. Sangat ajaib. Inilah sebabnya kenapa orang baca hadis-hadis, baca Sahih Bukhari tak diberitahu dia. Tak diberitahu dia. Subhanallah. Karena itu kita kena baca hadis-hadis sahih. Kita tak mau jadi macam mereka. Mereka nak baca mereka punya pasal lah. Kita baca hadis-hadis yang sahih. Mari kita dengar satu hadis sahih sebelum kita balik ni. Apa Nabi sebut? Nabi kata hurrima 'alal 'ain, hurrima 'alal 'ainain. Nabi kata diharamkan ke atas dua jenis mata. Tanalahuman nar. Dua mata ini tidak akan disentuh oleh neraka, Nabi kata. Diharamkan dua jenis mata disentuh neraka. Dan Nabi kata mata yang pertama, ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis kerana takut kepada Allah. Mata yang menangis kerana takut kepada Allah. Subhanallah. Kalau kita baca dalam Talbisul Iblis, kita akan jumpa cerita yang disebut oleh Imam Ibnu Jauzi dalam Talbisul Iblis. Ada orang-orang mereka berzikir, lepas tu mereka menangis. Ulama-ulama salah nyanduk pada masa itu tengok mereka menangis lepas zikir. Ulama salah kata ini ayat mata iblis, bukan ayat mata takut kepada Allah. Ayat mata iblis, dia kata, bukan ayat mata takut kepada Allah. Kenapa ayat mata iblis? Kerana hang berzikir bukan cara Rasulullah. Kaifiat hang salah, zikir hang salah. Kenapa tidak kembali kepada zikir Rasulullah? Allahu Akbar. Ayat mata yang takut kepada Allah. Ayat mata ni neraka tidak sentuh. Nabi kata wa ainun batat tahrusul Islam wa ahlahu minal kufri. Ayat mata yang tidak akan disentuh oleh neraka adalah mata orang Islam yang mata itu berjaga malam kerana menjaga Islam dan orang Islam daripada disakiti oleh orang kafir. Disakiti oleh orang kafir. Mata yang berjaga malam kerana nak menyelamatkan orang Islam, subhanallah, daripada orang kafir. Mata yang berjaga malam kerana mencari hujah-hujah dan dalil-dalil untuk menjelaskan Islam ini agama yang benar setelah Islam itu diselewengkan. Mata ini, subhanallah,
tidak akan disentuh oleh api neraka di hari akhirat esok. Ikhwatu fiddin, antum tahu kita duduk di Malaysia ni. Malaysia ni negara Islam. Tetapi bila mai bulan puasa, macam mana pandangan orang kafir kepada orang Islam? Layakkah orang kafir masuk tengah hari bagi puak-puak ni minta sedekah? Tapi itulah suasana negara kita. Lebih-lebih kedai mamak. Kedai mamak ni kita mau boykot kalau buka pukul 10 pagi. Jangan duk pi langkah, kena haramkan kaki kita. Nak cari makan sampai setara tu ke? Tak hormat. Tak hormat. Saya sampai dekat Sungai Buloh, Syekh tu tengah duk bagi nasi. Ketang saya. Bukan dia ketang, saya ketang. Oh, nampak macam marvelous. Dia duk makan nasi, tengok-tengok jam baru pukul 3. Gajil betul kawan ni. Dia buat tak tahu. Saya lalu tepi dia. Assalamualaikum. Dia tak jawab. Oh, saya dengar orang kafir ah. Saya dengar lah mesti muka kan. Macam ni orang boleh kata mamak tapi boyan. Dia ingat macam mamak tapi boyan. Macam saya aku ingat boyan. Tapi bukan boyan kan. Jadi bila dia tak jawab salam saya tu, saya angkat kaki agak-agak 5-6 langkah saya lalu, baru dia jawab Waalaikumsalam. Maknanya orang kita tapi baiknya duk panah. Subhanallah. Itu dia. Bagaimana pandangan orang kafir kepada Ramadan ini? Cina tak dengar lah. Cina kalau raya, orang Melayu kena makan sardin dan tin lah. Pergi market ikan tak ada. Betul tak? Cina kalau raya, dia nak makan udang besar. Di market tak ada udang. Cina kalau raya, Melayu mampu. Tapi pasal apa bila kita puasa, dia pula seronok? Ini satu suasana yang sangat tak baguslah di negara Islam ini. Orang kita jadi macam tu. Dia tak hormat Ramadan, dia tak hormat. Patut-patut kedai makan ni pukul 3 ke atas baru boleh buka. Patut-patut 3 ke atas baru boleh buka. Kalau dia tutup pukul 7 tak apalah, mungkin pukul 4 tadi orang makan sahur. Belen-belen dia nak tutup. Ni pukul 10 buka, pukul 11 buka. Kita duk mengaji sunnah ni, duk pergi makan kedai dia. Oh, tidak boleh. Kena tunjuk di mana haibatul Islam, kehebatan Islam itu ada. Kena bagi padan muka orang ni sikit. Hang buka pukul 10, kami tak jejak kedai hang. Walaupun kami tak ada authority nak seal kedai hang, tapi kami tak, orang masjid tak pindah kedai hang. Kami akan lekat poster satu bandar ni. Ini kedai yang tuan dia tamak halubah. Oh, kalau kita pi juga bermakna kita bagi muka kat dia. Pasal masalah negara kita ni masalah negara Islam. Tapi bila datang bulan Ramadan tak dihormati. Kita komplain orang Arab, korang-korang orang Arab, kita pi di tanah Arab bulan puasa, siapa berani makan? Walaupun dia tak puasa, dia sorok-sorok. Bukan kata dia makan dalam kereta, dia makan bawah kereta. Dia punya hormat dengan bulan Ramadan. Dia kunci lagi pintu. Dia duduk dalam bilik, dia makan. Dia hormat. Wanita-wanita yang tidak boleh berpuasa dalam bulan Ramadan, dia tak makan sesuka hati. Wahai kalau dia nak makan, siapa boleh kata apa? Anak-anak yang tak wajib puasa boleh makan, tetapi dia kontrol anak dia supaya menghormati syiar Ramadan. Itu perlu ada. Subhanallah. Hari ini kita tengok dalam televisyen, Jais tangkap orang pergi buka puasa di gereja. Yang keluar televisyen. Muka nak puasa mana? Jais tangkap orang berbuka puasa dalam gereja. Apa tu? Semua itu apa? Salahkah buka puasa dalam gereja? Tu ada juga orang-orang politik pergi ceramah dalam gereja dalam toko Hindu. Jais tak tangkap pula. Ada orang politik pergi ceramah dalam gereja sebab nak tarik sokongan. Ada orang politik pada hari penamaan calon bawa sami pergi.
Jaiz tak tangkap. Tapi kena tangkap orang pergi makan buka puasa dalam gereja. Soal dia, kenapa mereka boleh pergi buka puasa dalam gereja? Pasal apa mereka pergi? Mesti kita tahu sebab-sebab dia. Sebab-sebab dia kita kena tahu. Bukan boleh tangkap sembrono. Kalau benar perlu ditangkap. Tapi baca hadis palsu tak kena tangkap. Baca hadis sahih kena tangkap. Apa punya mangkak kalabu malami betul ya? Tak boleh begitu. Ini negara Islam. Antum pergi Shah Alam. Antum pergi ICT Shah Alam. Pergi ke Shah Alam itu ada ICT. Antum pergi tengok. ICT itu apa? Dikatakan bandar cahaya. Sangat-sangat bercahaya ICT Shah Alam. Tetapi antum akan saksikan, antum akan mengucap 50 kali, 60 kali. Cahaya itu cahaya apa? Cahaya gereja, cahaya Kristian. Cahaya keliling ICT tu. Semua pokok roh. Setiap pokok ada apa? Ada Santa Claus. Setiap pokok ada apa? Ada rusa terbang. Setiap pokok ada apa? Ada zirafah makan buah limau yang didewa-dewakan oleh orang Kristian. Seluruh bandar ICT itu simbol dia Kristian total. Jaiz tak boleh tangkap. Pasal apa tak boleh tangkap? Pasal apa tak boleh tangkap? Dia kata bandar itu bandar duit. Bandar itu bandar. Kawasan tu kawasan yang tepi jalan. Kawan kata, jom kita pergi tengok Ustaz. Ramai orang pergi duduk tepi Santa Claus. Orang Islam. Yang memang hadir tu pula orang Islam. Budak-budak muda. Duduk tepi Santa Claus ambil gambar. Duduk tepi rusa terbang ambil gambar. Duduk tepi pokok, pokok ru ambil gambar. Orang Melayu pantang ada pokok ru. Orang Melayu kata ada pokok ru, malaikat tak masuk. Pokok Kristian. Yang Mr. Bean tarik dengan kereta dia tu. Tapi hari ini di tengah-tengah Shah Alam ada ICT. Siapa sekong, tak kata seorang dah, siapa sekong orang yang kerja dengan majlis agama ni pergi tengok. Siapa sekong. Tapi berpuluh-puluh ekor mai nak tangkap ustaz. Ini kata kalabu malami. Itu simbol Kristian. Macam mana boleh wujud dalam negara Islam satu tempat, satu lake garden macam tu, satu taman, satu suasana taman, tapi simbolnya total Kristian. Mana boleh wujud? Lepas tu bila kita nak masuk dalam rumah salji ni, ada Santa. Banyak duit kepada Santa. Atasnya ada simbol salib yang menjadi pengunjung semua orang Islam. Di tengah-tengah ICT Shah Alam. Siapa pergi tengok? Oh, dia tak main tengok. Subhanallah. Tengok kita duduk dalam negara kita ini. Dalam negara kita pergi tak mana ada syiar Islam? Tak mana kita pergi? Paya Terbung ada tak? Nuh, baik punya Buddha ada dah. Tapi orang Islam tak kata apa. Orang Islam senyap. Orang Islam tak kata apa. Kita pergi belah Kelantan, tu dia baik punya Tok Kong Buddha duduk tidur, perut punya nala, tidur lagu tu. Orang Islam tak kata apa. Tapi dibuat tengah-tengah bandar, dipanggil bandar cahaya. Bandar cahaya, masuk kena duit, parking je RM10. Semuanya orang memang daripada Johor orang tengok cantik ICT. Kebetulan pula di situ macam padang kota, semua konsert dibuat di situ. Kita bertanya, mana mufti Selangor? Selangor tak ada mufti. Selangor tak ada majlis fatwa. Mana Jaiz? Mana Maiz? Kenapa tak pergi tengok ICT? Itu bandar Kristian. Orang Islam duk pergi ke ICT, duk ambil gambar dengan Santa. Apa hukum? Sama kita pergi toko Hindu, duduk sebelah toko Hindu, ambil gambar, prak, bawa balik rumah, cuci, pelekat tang dinding, boboh. Orang masuk, mana punya toko? Tak, dia kata saja ambil gambar tu. Apa hukum?
Mana mufti? Mana jaiz? Mana maiz? Mana jawi? Mana rumi? Tak ada. Tak ada sekong. Bukan seorang, tak ada sekong. Habis tengok silat-silat, tak tahu pun benda tu ada. Tapi heran, kalau ada satu ustaz masuk Selangor mengajak sunnah, dia boleh tahu. Subhanallah. Dia bagi warning kat kita. Duk mengajak hadis sahih lagi sekali, dia kata nanti kena. Dia bagi warning. Berani main Penang tengok. Main bola tempat orang, menang orang lah. Main bola tempat kita. Kalau kalah juga, memang terkadang ganja. Itu bandar Kristian total, pokok Christmas dibubuh dengan cahaya yang sangat dahsyat. Cahayanya sangat dahsyat. Rumah salji penuh dengan santa, zirafah yang didewa-dewakan oleh orang Kristian, tengah makan limau dalam syurga, diletak di situ. Diletak simbol Yahudi, tiga-tiga diletak. Dunia bulat, tiga hak yang apa kita tengok di Jerusalem tu, yang kayu tajam naik atas tu, dipacak tiga. Subhanallah. Merak, burung merak terbang. Kesemuanya simbol Kristian di ICT. Subhanallah. Subhanallah. Siapa punya otak ni semua ni? Kena tanya juga pada esko-esko agama di Shah Alam tu. Kena tanya juga pada parti-parti yang memerintah Shah Alam tu. Tapi tengoklah. Dekat mufti pun kena tanya, kat majlis fatwa pun kena tanya, dekat menteri besar pun kena tanya, dekat esko pun kena tanya. Kita hak duk pangkah parti ni pun kena tanya. Kita pangkah parti apa? Pergi buat bandar Kristian tu. Kita pangkah parti apa yang pergi buat bandar Kristian? Katalah tak boleh ubah, buanglah simbol pokok rubuh, pokok korma, pokok ketapang ke. Macam kawan tu kan, dia masuk tengok itu sudah ambil parang nak buh kat bini dia. Dia kata marah, nampak? Pasal apa marah? Dia tengok dia tu marah bini dia. Pasal apa marah? Dia tu kata, mana aku tak marah, aku dah habaq dah. Pasal apa masak tak buh belacan, tak buh belacan. Ni aku marah nak tetak dia. Rupanya kawan tu duk berlakon. Betul tak dia kata? Apa pergi buat sampai nak bunuh-bunuh? Buatlah cerita ikan mas ke, ikan kalui ke. Nak buat cerita bunuh ni pasal apa? Nak pergi buah pokok ru ni pasal apa? Orang Islam tambah orang Melayu. Mamak ni tak tahulah sejarah pokok ru orang Melayu. Orang Melayu kalau pokok ru masuk rumah kena taubat nasuha tau. Walaupun pokok ru tu tak ada salah, tapi dekat orang Melayu pokok Kristian. Pasal orang Kristian bila mereka nak raya, dia akan cari pokok ni tebang, dia gantung ni buh dalam rumah dia, buh lampu kelap semua. Banyak pokok dah ada. Pokok manggis apa tak buat pokok manggis? Habis susah buat sebatang rokok dicucuh naik ke atas. Semua orang tak ada simbol khurafat apa dah. Tentu dah rokok naik ke atas. Buat bandar rokok. Tak ada simbol syirik. Tapi simbol syirik total di ICT tu. Tiap-tiap malam konsert dibuat di situ. Anak orang Melayu berpusu-pusu turun ke ICT. Panggil muzik daripada mana punya gila orang putih mai. Pergi menyanyi. Anak muda turun pergi dengar. Bagi RM10. Pergi ke bandar Kristian. Menyanyi di situ. Berhibur di situ. Allahu Akbar. Anak muda kita pergi stadium pun kita duk marah tak habis-habis dah. Ini pergi bandar Kristian. Di tengah-tengah Malaysia, negara Islam, ada bandar Kristian nama dia ICT. Bandar Cahaya. Subhanallah. Siapa nak jawab semua ni? Siapa nak jawab dalam bulan Ramadan? Allah. Pening kepala. Bukan pening kepala, pening perut, senak kepala. Subhanallah. Itulah saya bagi tahu. Syiar Islam itu tidak dihayati. Orang buat tak tahu yang syiar Islam. Budak-budak muda dia tahu apa pasal puasa, dia tak tahu apa. Tak ada siapa nak terang. Kotlah orang nak pergi ke situ. Saya dengan kawan saya kata, macam mana ni? Orang boleh main ramai.
Jom kita pergi terang kat seorang-seorang ni. Ni ramai budak-budak muda duk melepok ambil gambar tentang Santa. Saya kata jom kita pergi habaq kat budak-budak ni. Tak boleh. Tak boleh ambil gambar sebelah Santa. Syirik. Santa ni simbol agama. Tak boleh buat lagu tu. Kata jangan buat pasal. Jangan buat pasal. Tak boleh kata jangan buat pasal. Kita kena terang. Subhanallah. Kesian. Kalau antum tak percaya, saya kata ni pergi ke ICT. Saya tak mau pergi dah, kena taubat nasuha. Tetapi sekadar nak mengetahui, nak tahu apa itu ICT. Selama kita duduk jalan, dia tengok, dia buat Shah Alam ICT, Shah Alam ICT. Apa dia ICT ni? Bandar R ke bandar U? Nak pergi tengok juga ICT. Rupanya bandar cahaya. Cahaya apa? Cahaya Kristian. Pokok Ru, Santa Claus, Zirafah, rusa terbang. Hak ni semua adalah agama apa? Bukan agama kita. Kita kalau rusa terbang satu keajaiban. Rusa boleh terbang. Dahsyat nah. Ni rusa apa ni? Tapi dalam agama Kristian, dia berbuah dengan kereta kuda, dengan buah labu. Santa duduk nak masuk rumah salji. Orang ambil gambar perak. Cina 4 ekor, India 10 ekor. Yang tak boleh kira sampai tak ada ekor ni orang kita. Dia pun seronok couple duduk situ. Cahaya. Sangat cahaya. Antum terpersona. Tengah-tengah kita duduk cahaya tu, atas kepala kita ni ada kereta duduk lalu. Brung kata duduk lalu. Kalau pi tu teringat gambar Hindustan, gambar kabi-kabi, seronok lari. Tetapi lari dalam cahaya syirik. Pokok syirik, menatang syirik, buah syirik. Ini sangat besar. Ini lebih besar yang ada di tengah-tengah Shah Alam itu, ICT. Tapi tak tahulah dia pun nak kata salah ke tidak salah. Mungkin tak tahulah, mungkin ada mazhab kata boleh. Mazhab mana kita tak tahulah. Mazhab mana kita tak tahu. Mufti Selangor dia kena dedahkan mazhab apa. Majlis Fatwa Selangor kena bagi tahu pada kita. Termasuk Jais nak tangkap kita sangat ni. Jais kena bagi tahu kat kita mazhab apa. Kalau kita duk bagi tahu kata sentuh wanita tak batal wuduk ni, kita boleh bagi tahu mazhab mana. Ini ICT ni mazhab mana. Kalau nak tangkap siapa? Kalau Jais nak tangkap ICT, Jais nak tangkap siapa? Antum tahu nak kena tangkap siapa? Antum tahu siapa? Jais kena tangkap. Daripada menteri besar sampai esko semua kena tangkap. Dia pun yang menjayakan benda ni. Kalau tahu benda tu salah, kena ubah lampu tu mirip kepada tidak menjadi syiar agama. Kena ubah. Kenapa syiar agama ada di situ? Bolehkah? Mazhab mana kita tanya pada Jais? Mazhab mana? Tapi orang tidak akan bercakap. Kenapa? Ini masalah ini. Allah kecil. Keluar agama kecil saja. Kalau Jais boleh tangkap orang buka puasa dalam gereja, sedangkan tak tahu apa dia buat dalam gereja, maka Jais kena tangkap orang PICT. Jais kena tangkap siapa sign borang meluluskan projek ICT. Kena tangkap semua. Pasal apa? Orang masuk gereja belum tentu dia jadi kafir. Belum tentu. Mungkin kerana gereja panggil anak dia sekolah tadika tu. Bukan kita sokong orang pergi gereja. Tapi kalau hang berani tangkap orang masuk gereja, hang kena pergi bubarkan, bakar buang habis. Bandar gereja duk ada tengah-tengah ICT. Bandar Kristian. Simbol Kristian. Syiar Kristian. Hang kena pergi tangkap yang tu. Jangan ikan bilis hang tangkap. Dinosaur duk ada, hang buat tak tahu. Dan kita pun bertanya kepada Menteri Besar Selangor, adakah Menteri Besar tak tahu itu bandar Kristian? Kita bertanya pada Esko Agama Selangor, adakah Esko Agama Selangor tak tahu itu bandar Kristian? Dan kita tanya pada parti yang memerintah Selangor, Pakatan Rakyat, adakah Pakatan Rakyat tak tahu itu bandar Kristian? Itu negeri kamu perintah. Kenapa kamu mendiamkan diri tentang bandar ICT itu? Bandar Kristian, demi Allah, itu bandar Kristian. Syiar Kristian di tengah-tengah ICT.
Apa yang ada dalam Pakatan Rakyat? Parti apa ada? Parti apa dalam Pakatan Rakyat? Ada 3 parti dalam Pakatan Rakyat. Kenapa banda Kristian boleh ada? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan buat mata buta, jangan buat mata dajjal, tak nampak sebelah. Jangan kerana nak berlawan parti orang, kita hukum orang tu buat salah. Tapi dalam pemerintahan kita, Kristian bermaharaja lela. Kristian boleh buat bandar, boleh buat taman, boleh hias dengan pokok-pokok ru. Ada santa di situ. Bodohkah kita? Kebanyakan pelawat adalah Muslim. Tak ertikah kita? Dan dibuat konsert di situ. Siapa pergi? Muslim pergi. Remaja Muslim pi ambil gambar. Apa jadi dengan akidah mereka? Masuk gereja saja, makan buka puasa di gereja saja, jaiz kata dah haram dah, tak boleh, kena ambil tindakan. Subhanallah. Ini satu kemungkaran yang akbar, besar, kerana dia ada kaitan dengan tauhid kepada Allah. Lepas ni tidak ada masalah lah. Orang Islam nak pergi toko ulang, masuk toko ulang ambil gambar ni, baru duk repair kan, Buddha berdiri. Buddha tu duk juga Pulau Pinang. Nak kena pergi jumpa, pergi ambil gambar, apakah sebenar raya, pergi ambil gambar dengan dia, buat hiasan dalam rumah. Tak boleh kata salah. Kenapa salah? Kenapa salah? Kita bukan kata syiar, kita ada hadis. Baca Bulughul Maram Ibnu Hajar. Ibnu Hajar itu mazhab Syafi'i. Apa Ibnu Hajar bawa hadis dalam Bulughul Maram? Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Tasyabbuh saja sudah jadi bangsa lain. Dan hadis itu diterima pakai sebagai kaedah hukum di dalam mazhab Syafi'i. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Tasyabbuh tak boleh. Bawa armam satu merah punya armam buah sini. Lepas buka puasa bubuh. Pasal apa? Saja syukur buka puasa. Bubuh kapok putih calik 3 perang kata. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Itu tasyabbuh, dah jadi agama orang lain. Tidak boleh tasyabbuh. Kenapa kita larang orang celebrate double celebration? Dulu dia kata Dipa Raya. Pasal apa? Deepawali campur Aidilfitri. Pasal apa kita kata syirik? Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Kesemua itu kita perang habis-habisan. Dalam dua perang habis-habisan, tengah-tengah Shah Alam ada taman Kristian. Dan kena tahu Selangor Darul apa? Darul apa Selangor? Darul Ihsan. Iman, Islam, Ihsan. Darul Iman Kedah, Darul Ihsan Selangor, Darul Islam tak ada. Orang buat siasatan, satu profesor daripada Thailand buat siasatan, kata dia Melaka itu Darul Islam. Kerana kanun Itqanul Muluk yang ada di Melaka dan batu bersurat yang ada di Terengganu telah menunjuk bukti Islam telah diamalkan di Melaka dan di Terengganu. Maka kalau Darul Iman dapat Kedah, Darul Ihsan dapat Selangor, dia kena ada lagi satu Darul Islam dapat kepada Melaka. Tapi sayang, Sultan Melaka tak tahu hilang ke mana. Hilang ke mana? Saya punya dalam kajian saya, gamaknya mamak ni asal Sultan Melaka ke apa? Pasal mamak tak tahu asal kot mana. Dan Sultan Selangor, Sultan Selangor pula dah. Sultan Melaka asal agama apa? Jangan main-main. Kulit apa? Ya. Siapa dia? Sultan Selangor Paramiswara. Bila dia masuk Islam, nama dia apa? Sultan apa? Ambil SPM tak? Ambil SPM tak? Tak ambil terus. Balik. Pasal itu apabila Melaka itu kalau dilihat dari segi bahasa Arab, Malaka dia bermakna pelabuhan. Pelabuhan. Mula-mula yang masuk ke Melaka siapa dia? Orang-orang India bawa rempah di Melaka. Pasal apa? Pasal dia dapat tahu para miswara masuk Islam. Apa nama dia masuk Islam? Sultan apa? Muzaffar Shah. Kan Sultan Mahmud mangkat di Julang. Bukan, itu kemudian dah. Sultan Muzaffar Shah kah? Wah, sejarah Malaysia hampa tak tahu.
Muzaffar Shah. Sultan Shah ni mamak lah. Mana ada orang Melayu panggil Shah? Pasal tu saya pun mungkin saya ada kena darah sikit. Kan? Abang jangan tu pakai kuning. Kerana itu mesti hati-hati. Mesti hati-hati. Kita ada kemungkaran yang besar dalam Malaysia ini. Tapi sayang, kesemua orang buat tak nampak. Tak nampak. Kerana itu ikhwatu fiddin a'azakumullah, kita mesti mengambil i'tibar banyak-banyak. Mengambil i'tibar. Mata orang yang memperjuangkan Islam ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata mata mereka tidak akan disentuh oleh neraka Allah sampai di hari akhirat, tidak akan disentuh oleh neraka Allah. Pasal itu berilah sedikit masa kita ini untuk mengambil tahu tentang Islam dan kita menjadi hujah bagi Islam. Kita tak mesti orang besar-besar. Apa yang kita tahu tak benar, orang sandarkan pada Islam, kita bangun dan kita tegakkan hujah. Manusia ini dia ada senjata bernama fitnah, ada senjata bernama kuasa, dan kita mesti sabar dengan dua-dua perkara itu. Mesti kita sabar. Yang jelas, bila kita bagi tahu sesuatu itu salah, kita buktikan benda itu salah. Itu saja. Kita sudah benar di sisi Allah. Siapa ikut kita, siapa sokong kita, itu bukan petanda kita benar ataupun kita salah. Tidak. Ada Nabi yang berdakwah, seorang pengikut pun tak ada. Seorang pengikut pun tak ada. Ada Nabi 2 pengikut, ada Nabi 3 pengikut, ada Nabi belah pengikut, ada Nabi ramai pengikut macam Nabi Allah Musa. Dalam Isra' Mi'raj, Nabi nampak seperti awannya gelap. Ada Nabi balik bertemu Allah sebatang kara. Itu bukan hujah mereka benar ataupun mereka salah. Hujahnya ialah mereka membawa ayat-ayat Allah. Pasal itu bila kita kata orang buat salah, di mana salah dia? Buktikan dengan ayat-ayat Allah. Bila kita kata ICT itu bandar Kristian, kita bukti dengan mata, dengan kepala. Kita cerita apa yang ada di ICT. Bandar itu bandar cahaya Kristian, cahaya agama. Maka orang Islam ni kena hati-hati dengan ICT. Tetapi kalau orang Islam tak pergi ke ICT, kerajaan Selangor akan susah hati. Sebab situ adalah income. Maka kalau taklah antum ini kerajaan Selangor, antum agak-agak nak halau orang pergi ICT kan nak bagi orang pergi? Kalau orang macam saya kata jangan pergi, agak-agak antum kawan dengan saya kan musuh dengan saya? Itu memang commercial town. Bandar itu bandar duit. Tiba-tiba bandar duit, makcik, tengah-tengah tu ada Santa Claus. Makcik tahu Santa Claus ni apa? Tu hak pakai rambut putih, hak pakai janggut putih, hak pakai baju merah, yang duk bagi hadiah ke orang muslim perayaan, naik bukan kuda, naik rusa terbang. Itulah Santa Claus. Ada kaitan dengan Kristian. Pokok ru. Pasal apa orang Melayu tak tanam pokok ru? Kita semua pokok adalah rumah kita kan? Pokok ru tak ada. Pantang untuk nenek minta simpang malaikat 44. Orang Melayu punya tak suka dengan pokok ru ni. Tiba-tiba pokok ru menjadi simbol besar ICT. Rusa terbang Santa Claus. Kita mengaji kampung, kita menyatakan benda itu syirik. Adakah kerajaan Selangor nak kata syirik? Itu bandar duit itu. Itu bandar duit. Jangan buat pasal. Kita telah pun buat pasal. Jangan buat pasal. Pasal tu ustaz bagi tahu, bila ustaz pergi ke situ ceramah Ramadan di sana, ustaz bagi tahu pada orang Selangor, hampa semua jangan pi ICT. Hampa pi sekali je, sudah. Pi nak tengok apa ustaz kata ni betul tak betul. Hampa pi sekali. Lepas tu hampa taubat nasuha macam ustaz taubat, jangan pi dah. Kerana semuanya Kristian total. Pasal itu pertahankan agama ini. Pertahankan agama, bentengkan agama ini. Jangan buat syirik kepada Allah. Mudah-mudahan kita diberkati dunia sampai akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah